Raja atau pemerintah tak boleh sesekali berniaga, sebab berniaga tu pekerjaan rakyat. Assalamualaikum dan salamlah kebersejarah. Apa khabar semua yang menonton hari ni? Sihat tak? Alhamdulillah sihat. Kepada yang tak berapa nak sihat tu, aku doakan korang cepat sembuh dan diberikan kekuatan. Okey, hari ni aku nak share satu kisah sultan yang aku baca daripada buku Raudatus Salatin ni, iaitu kisah Sultan Muhammad Jiwa yang kedua. Nama penuh baginda ialah Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Shah Ibni Sultan Abdullah Muazzam Shah, dan bonda baginda bernama Wan Nang. Tengku Muhammad yang dilahirkan di Istana Kota Bukit Pinang merupakan Sultan Kedah yang ke-19. Baginda merupakan putera sulung dan ada dua orang adinda, iaitu Tengku Ahmad Tajuddin dan Tengku Aisyah. Bila baginda dah makin dewasa, baginda nak sangat keluar daripada Kedah dan merantau untuk cari ilmu dan pengalaman. Ayahanda baginda Sultan Abdullah rasa berat hatilah sebab ni putera kesayangan baginda. Tapi bila tengokkan kesungguhan Tengku Muhammad ni, baginda pun bagi kebenaran. Tengku Muhammad pun belayau ke Sumatera dan akhirnya sampai kat Palembang dan menetap dekat sana. Dekat Palembang, Tengku terjumpa dengan seorang ulama Arab yang masyhur yang berasal daripada Yaman, iaitu Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, dan Tengku pun berguru dengan Syekh Abdul Jalil ni. Lepas dah berapa lama berguru, Tengku Muhammad pun offer diri nak jadi kadam atau pembantu kepada Syekh Abdul Jalil. Dan masa ni Syekh Abdul Jalil tak tahu pun Tengku Muhammad ni putera raja. Masa ni Tengku Muhammad dah tak fikir dah pasal nak jadi raja, and baginda memang nak dedikasikan hidup baginda sepenuhnya untuk timba ilmu akhirat. Lepas 6 bulan duduk dekat Palembang, Syekh Abdul Jalil bawa Tengku Muhammad pergi Pulau Jawa untuk ajarkan ilmu-ilmu agama dekat masyarakat Jawa. Lepas dah lama dekat Jawa, Syekh Abdul Jalil belayau ke India pula, and Tengku Muhammad mesti akan follow je mana Syekh Abdul Jalil ni pergi. Masa dekat India, Syekh Abdul Jalil selalu dapat jemputan untuk mengajar agama, and salah seorang anak murid setia dengan Tuan Syekh ni dekat India ialah Hafiz Sab. So Tengku dengan Hafiz Sab ni pun jadi best friend lah. Walaupun dua orang ni sangat rapat dengan Tengku, diorang masih tak tahu siapa sebenarnya Tengku Muhammad ni, dan Tengku pun tak nak cerita background baginda. So ada satu masa ni Sultan Abdullah jatuh gering and makin teruk dari sehari ke sehari, dan pada 13 Jamadil Akhir 1118 Hijrah bersamaan 21 September 1706 Masihi, Sultan Abdullah Muazzam Shah mangkat dan disemadikan dekat Kota Langgau, Kedah. Tapi masa tu Tengku Muhammad tak tahu pun pasal kebangkatan ayahandanya. Yelah, masa tu mana ada WhatsApp ke Facebook ke nak contact kan. Itu yang aku respect orang dulu-dulu. Kalau keluar merantau memang betul-betul keluar punya, tak ada jaminan akan balik. Silap-silap mati dekat tempat orang. Kalau balik ilmu survival dia mesti power gila punya, sebab kau keluar seorang-seorang, kena pandailah jaga diri. Kalau susah tak ada siapa nak tolong, pandai-pandai kau lah nak hidup. Jadi disebabkan Tengku Muhammad tak ada dekat Kedah, and khabar berita pun tak tahu, semua pembesar Kedah pun tabalkan Tengku Ahmad Tajuddin jadi Sultan Kedah ke-18 dengan gelaran Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Cuma Sultan Ahmad Tajuddin memerintah tak lama, dalam 3 tahun je. Lepas tu baginda bangkat pada 15 Zulhijjah 1121 Hijrah bersamaan 14 Februari 1710 Masihi. Semua pembesar Kedah dah pening kau, lagi-lagi bendahara, sebab raja dah mangkat, pengganti tak ada. Macam mana ni? Siapa nak perintah Kedah? Bahaya kalau kerajaan tak ada raja ni. So bendahara pun meeting dengan semua pembesar Kedah untuk cari Tengku Muhammad Jiwa yang dah 6 tahun keluar daripada Kedah and hilangkan diri. Dua orang pembesar ditugaskan untuk cari Tengku Muhammad, iaitu Datuk Kemar Jaya yang cari dekat Sumatera dan Jawa, dan seorang lagi Datuk Seri Indra yang kena cari dekat Burma dan India. Kau bayangkan masa zaman tu macam mana nak cari orang, punya ramai manusia kat dalam dunia ni. Dalam masa yang sama, Tengku Muhammad pun rasa rindu dengan ayahanda dan bonda baginda. Baginda pun ajak Syekh Abdul Jalil dengan Hafiz Sab pergi Kedah. Diorang pun pergi dekat pelabuhan yang terdekat dan tumpang satu kapal Arab daripada Muskar Oman yang singgah dekat India masa dalam perjalanan nak ke Alam Melayu. Kapal tu pula singgah dekat pelabuhan Mergui, dan dengan takdir Allah, Datuk Seri Indra yang tengah belayau daripada satu pulau ke satu pulau bertembung dengan kapal Arab tu. Datuk Seri Indra pun naiklah kapal Arab tu sebab nak cari Tengku Muhammad. Masa naik tu, Datuk Seri Indra dah nampak dah Tengku Muhammad dengan Hafiz Sab. Tapi Datuk Seri Indra tak cam Tengku sebab rupa dah lain. Tapi Tengku Muhammad kenal Datuk Seri Indra. Tengku pun tegur lah. Terkejut Datuk Seri Indra bila tahu tu Tengku Muhammad, terus nangis and peluk Tengku Muhammad. Tengku pun tanyalah kenapa Datuk nangis bagi nak erak ni. Datuk Seri Indra pun bagi tahu yang Sultan Abdullah dan Sultan Ahmad Tajuddin dah mangkat. Tengku pun menangis
nangis. And masa tu lah baru Syekh Abdul Jalil dengan Hafiz Sab ni tahu yang Tengku Muhammad ni sebenarnya putera Raja Kedah. Kalau aku terkejut gila weh. Rupanya member aku ni anak raja siap. Selalu tengok dalam movie je kan. Diorang semua pun turunlah daripada kapal Arab tu dan naiklah kapal Datuk Seri Indra untuk balik Kedah. Masa dalam perjalanan tu, Datuk Seri Indra pun hantar surat dekat Laksmana Kedah bagi tahu dah jumpa Tengku Muhammad Jiwa. Pembesar Kedah pun apa lagi bukan main happy lah. Semua terus get ready nak sambut kepulangan Tengku Muhammad Jiwa. And masa sampai tu bukan main meriah lagi diorang sambut Pada 26 Syakban 1122 Hijrah bersamaan 21 Oktober 1710 Masihi, Tengku Muhammad Jiwa pun ditabalkan sebagai Sultan Kedah ke-19 dengan gelaran Sultan Muhammad Jiwa Adilin Muazzam Shah atau Sultan Muhammad Jiwa yang kedua. Masa majlis pertabalan tu, Syekh Abdul Jalil ditugaskan untuk baca doa. Lepas dia jadi sultan, baginda pun lantik Syekh Abdul Jalil jadi mufti negeri Kedah dan penasihat utama baginda. Hafiz Sab pula jadi kadi dengan gelaran Datuk Maharaja Qadi. Walaupun dah jadi sultan, baginda tetap tak boleh nak pisah dengan Syekh Abdul Jalil sebab baginda selalu rasa was-was bila nak buat something and mesti akan tanya dulu dengan Syekh Abdul Jalil. Contohnya, ada satu hari ni baginda dapat idea nak beli semua hasil padi negeri Kedah and conquer bisnes padi tu. So macam biasa, baginda akan tanya dulu dekat Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil pun nasihatkan sultan bahawa raja atau pemerintah tak boleh sesekali berniaga sebab berniaga tu pekerjaan rakyat. Kalau raja atau pemerintah dah berniaga, rakyat jadi susah nak berniaga. Bila dah susah nak berniaga, ekonomi rakyat pun jatuh. So kuranglah hasil negeri. Seterusnya harta kerajaan pun jatuh. Bila harta kerajaan jatuh, lemahlah raja atau pemerintah dan kerajaan tu. Yang ini yang aku suka. Minta maaf cakap lah aku tak tujukan spesifik kepada mana-mana individu lah. Tapi kalau dah jadi pemerintah, dah ada dalam kerajaan, dah ada kuasa, tak payahlah nak join bisnes. Dah semua benda nak buat, rakyat nak buat apa? Lepas tu dekat sini pun akan jadi masalah adil juga. Kalau ada job yang berkaitan dengan bisnes yang orang kerajaan buat, dah tentulah orang kerajaan dapat. Sedangkan ada bisnes owner daripada kalangan rakyat lagi layak dapat job tu. Kalau pemerintah yang buat bisnes, dah tentu ada modal besar, boleh buat job besar-besar ni. Nak cari pekerja pun senang. Sudahnya rakyat kerja je dengan pemerintah. Walaupun dapat gaji, sudahnya gaji tu pergi balik dekat pemerintah sebab bayar cukai. Share lah rezeki sikit. Gaji kerajaan nak makan, allowance kerajaan nak makan, untung bisnes nak makan, sini nak makan, sana nak makan. Habis rakyat nak jadi apa? Cukai tetap kena bayar, tapi income tak berapa nak ada. Ni aku tak tujukan spesifik pada siapa-siapa lah, tapi faham-faham sendirilah minta maaf cakap ni. So bila Syekh Abdul Jalil dah cakap macam tu, baginda pun dengar nasihat, sikit pun tak ada nak bantah and batalkan niat nak buat bisnes. Disebabkan Sultan Muhammad Jiwa ni sayang gila dengan Syekh Abdul Jalil, baginda nikahkan Syekh Abdul Jalil dengan puteri seorang pembesar Kedah iaitu Wan Zainab bin Datuk Seri Maharaja Putra Dewa. Dengan pernikahan ni lahirlah Wan Abdul Qadir dan Wan Abdullah. Wan Abdul Qadir ni lah yang jadi mufti Kedah pula masa zaman Sultan Diyaudin Mukarram Shah dan Sultan Ahmad Tajuddin kedua. Lepas dah lama dekat Kedah, Syekh Abdul Jalil balik ke Palembang sebab salah seorang anak muridnya, Raden Siran, dah rindu nau dengan Tuan Syekh ni. Masa kat Palembang pula, Raden Siran nikahkan Syekh Abdul Jalil dengan seorang wanita yang bernama Raden Ranti dan lahirlah seorang ulama yang masyhur kat alam Melayu ni iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Lepas dah lama dekat Palembang, Syekh Abdul Jalil pun balik Kedah balik. Syekh Abdul Jalil ni pula bukan power dalam agama je, power juga dalam ilmu peperangan dengan seni bina kubu pertahanan. Syekh Abdul Jalil dengan Hafiz Sab ni lah yang menjadi mastermind and arkitek utama pembinaan Kota Kuala Kedah, kubu pertahanan negeri Kedah. Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani meninggal dunia pada tahun 1196 Hijrah bersamaan 1782 Masihi dan dimakamkan di Tanjung Pauh, Jitra, Kedah. Sebagai seorang ulama yang hak, Syekh Abdul Jalil akan pastikan Sultan Muhammad Jiwa ni pimpin negeri Kedah dengan menegakkan hukum Allah. Syekh Abdul Jalil nasihatkan Sultan Muhammad Jiwa untuk memerintah berdasarkan undang-undang yang diguna pakai oleh Kerajaan Islam Abbasiyah. Undang-undang ni pasal kewajipan ke atas para menteri dan terus jadi sebahagian daripada peraturan Sultan Muhammad Jiwa. Lepas tu baginda juga menetapkan mata wang baru untuk Kedah iaitu rial, gantikan tera mata wang lama yang diguna pakai oleh Sultan sebelum tu. Ukurannya pula setahil wang emas bersamaan 8 rial and dekat tepi wang emas tu ada tulis Kedah Darul Aman and Sultan Muhammad Jiwa. Untuk ukuran mata wang perak pula guna dirham and 8 dirham bersamaan dengan 1 rial. Jasa Sultan Muhammad Jiwa yang paling besar ialah mengasaskan Kota Star yang menjadi asas ibu negeri Kedah sekarang iaitu Alostar. Masa tu baginda meeting dengan semua pembesar sebab nak buat kota batu yang baru dan habis meeting tu satu perancangan teliti dan teratur dijalankan untuk pastikan penubuhan Kota Star. Starting dengan sebatang sungai dikorek dari satu tempat dekat Kota Star lalu alus semadum sampai ke Sungai Besar Pompong. Lepas tu sebatang sungai lagi dikorek melalui Kancut sampai ke Tambang Badak dan beberapa buah bangunan macam istana, balai penghadapan dan bangunan lain didirikan dengan teratur. Pada 15 Syakban 1148 Hijrah bersamaan 30 Disember 1735 Masihi, Sultan Muhammad Jiwa pun bersemayam
Siam dekat Istana Kota Star and segala barang dalam Istana Bukit Pinang pindah pergi sana. Macam sekarang Sultan Kedah duduk dekat Istana Anak Bukit kan? Kalau salah betulkan aku. Seterusnya, musuh utama Kedah ialah Kerajaan Siam. Kerajaan Siam memang dah lama aim Kedah ni. So Sultan Muhammad Jiwa terus luaskan jajahan dan wilayah Kedah sebab nak bagi hint dekat Siam tentang kekuatan Kedah. Kira nak bagi warning lah dekat Siam supaya jangan pandang rendah dekat Kedah. Baginda tugaskan putera baginda Tengku Anjang untuk jadi Raja Laut dengan gelaran Tengku Seri Paduka Maharaja Diraja Senggara untuk luaskan wilayah Kedah dan mengawal hal ehwal perairan negeri Kedah. Sultan Muhammad Jiwa telah memerintahkan untuk bina satu kapal perang yang besar buatan yang berkualiti dan cantik untuk jadi kenderaan rasmi Raja Laut. Putera baginda pun bukan calang-calang orang. Dengan kebijaksanaan dan keberanian Raja Laut, tambah pula kelengkapan yang baik yang disediakan oleh ayahandanya, Kedah berjaya meluaskan wilayah sampai ke sempadan Mergui kat Burma atau sekarang kita panggil Myanmar. Semua kota yang terletak antara sempadan Mergui sampai Kedah macam Tongkar, Terang atau Terang, Kupar, Rundong atau Randong, semua terletak bawah kekuasaan Kerajaan Kedah. Lepas tu dah tak ada dengar lagi dah berita rompakan lanun dekat perairan Kedah, maka bertambah masyhurlah Kedah Darul Aman. Selepas memerintah lebih kurang 50 tahun, Sultan Muhammad Jiwa kembali ke Rahmatullah pada 1 Ramadan 1174 Hijrah bersamaan 5 April 1761 Masihi. Baginda meninggalkan 2 orang isteri iaitu Paduka Bonda dan Tengku Permaisuri. Pernikahan dengan Paduka Bonda melahirkan Tengku Long Putra dan Tengku Anjang. Pernikahan dengan Tengku Permaisuri pula melahirkan Tengku Rahmah, Tengku Abdullah dan Tengku Diaudin. Rakyat Kedah sedih gila weh bila Sultan Muhammad Jiwa mangkat sebab baginda memimpin Kedah dengan penuh berwibawa. Baginda dimakamkan di Kota Langgau Kedah. Putera baginda Tengku Abdullah ditabalkan menjadi Sultan Kedah dengan gelaran Sultan Abdullah Mukarram Shah. Walaupun Tengku Abdullah lagi muda daripada 2 kekandanya, tapi masa tu Tengku Long dah merantau ke Jambi dan Tengku Anjang dah merantau ke Pariaman, Sumatera Barat dan dua-dua tak ada khabar berita lepas tu. So Tengku Abdullah pun diangkatlah menjadi Sultan Kedah. Begitulah kisahnya riwayat hidup Sultan Muhammad Jiwa yang kedua, seorang pendamping ulama. Kalau ikut hikayat, kalau aku tak silap lah, pengasas Langkah Sukar ialah Merong Mahawangsa. Kedah tua ni ibu negeri untuk Langkah Sukar. Masa zaman Raja Praong Mahawangsa, Islam datang and Raja pun masuk Islam and guna nama Sultan Muzaffar Shah. Terus rakyat semua masuk Islam and jadi kerajaan Islam Kedah tua. Macam kita selalu dengar, Merong Mahawangsa ni dari keturunan Iskandar Agung atau Alexander the Great dari Macedonia. So keturunan pemerintah Kedah ni dah memang hebat lah. Bila keturunan dah power, tambah pula Islam datang, memerintah cara Islam, memang power lah Kedah masa tu. Tapi itu just cerita daripada hikayat Merong Mahawangsa. Tak ada tulis pun dalam buku ni. Saja je aku nak share teori aku dengan korang. Macam best tak dengar kisah Sultan Muhammad Jiwa? Kalau best, korang kena dapatkan buku Radatul Salatin ni. Kisah Sultan-Sultan Soleh di alam Melayu banyak dalam buku ni. Macam mana nak dapatkan? Nanti aku akan letakkan link dekat description. Korang tekan je link dekat situ. Ok, sampai situ je cerita aku hari ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada bahasa kasar ke ataupun penyampaian aku kurang bagus ke. And terima kasih sebab sudi nak dengar cerita aku hari ni sampailah habis. Kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.